Selamat pagi semua, nama saya Isabel dari Klinik Kesihatan Tamparoli. Untuk Okay, sesi thank you. 4 ini, saya akan kongsikan jenis-jenis tumbuhan yang sesuai untuk hidroponik. Tanaman yang sesuai seperti sayur-sayuran, herba, dan buah-buahan. Ciri-ciri tumbuhan hidroponik mempunyai akar yang serabut, halus dan lembut. Sistem akar yang sesuai tumbuh di dalam air dan jangka masa pertumbuhan tanaman yang pendek. Sayur-sayuran yang sesuai hidroponik seperti bayam, kangkung, sawi, kailan, dan lettuce. Bayam memerlukan cahaya penuh yang melebihi 6 jam sehari dan separa redup. Maksud separa redup di sini adalah elakkan terdedah kepada cahaya matahari pada waktu tengah hari. Nilai pH yang sesuai bagi bayam adalah 6.5 hingga 7. Untuk kangkung, ia memerlukan cahaya penuh, separa redup dan nilai pH yang sesuainya adalah 5 hingga 7. Sawi memerlukan cahaya penuh dan separa redup dan pH-nya yang sesuai adalah 6.5 hingga 6.8. Kailan memerlukan cahaya yang penuh dan separa redup dan pH-nya yang 6.8. Lettuce memerlukan cahaya penuh dan separa redup dan pH-nya yang sesuai adalah 6 hingga 7. Selain itu, sayur-sayuran yang sesuai hidroponik seperti selada air, sawi putih, daun bawang, tomato, dan timun. Selada air memerlukan cahaya penuh dan separa redup dan pH yang sesuainya adalah 6.5 hingga 7.5. Sawi putih memerlukan cahaya penuh dan separa redup dan pH-nya yang sesuai adalah 6.5 hingga 7. Seperti sayur berdaun yang lain, daun bawang memerlukan cahaya penuh dan separa redup. Dan nilai pH-nya yang sesuai adalah 6.2 hingga 6.8. Tomato memerlukan cahaya penuh dan memerlukan kayu sokongan tambahan bagi menampung beban berat buah tomato. Nilai pH yang sesuai adalah 5.5 hingga 6.5. Selain itu, tomato memerlukan air yang lebih banyak jika berbanding dengan tanaman lain. Keperluan air bagi sepokok tomato adalah melebihi 9.5 liter air. Oleh itu, kita perlukan bekas penyimpanan air yang lebih besar. Timun memerlukan cahaya penuh dan memerlukan kayu sokongan untuk membolehkan pokok menjalar. Dan pH-nya yang sesuai adalah 6.5 hingga 7.5. Herba yang sesuai hidroponik seperti dill, pudina, pegagar, misai kucing dan ketumpang air. Dill memerlukan cahaya penuh dan memerlukan kayu sokongan untuk menampung berat pokok. So, untuk pH-nya yang sesuai adalah 5.5 hingga 6.7.
Seperti sayur berdaun yang lain, pudina memerlukan cahaya penuh dan separa redup. pH-nya adalah 6.0 hingga 7.0. Pegagan memerlukan cahaya penuh dan separa redup dan pH-nya adalah 6 hingga 7.8. Misai kucing memerlukan cahaya penuh juga dan separa redup dan pH-nya adalah 6.6 hingga 7.8. Ketumpang air sama juga memerlukan cahaya penuh dan separa redup. pH-nya adalah 5.5 hingga 8. Selain itu, herba yang sesuai hidroponik seperti basil, kucai, oregano, rosemary dan daun sup. Basil memerlukan cahaya penuh dan separa redup. pH-nya 6.2 hingga 6.8. Kucai memerlukan cahaya penuh dan separa redup dan pH-nya 6 hingga 7. Seperti sayur berdaun yang lain, oregano memerlukan cahaya penuh dan separa redup dan nilai pH-nya adalah 6 hingga 7. Rosemary memerlukan cahaya yang penuh dan kita digalakkan sentiasa mencantas pucuk supaya menggalakkan pengeluaran pucuk yang baru. So pH yang sesuai adalah 5.5 hingga 6. Daun sup memerlukan cahaya penuh dan separa redup dan pH-nya adalah 5.8 hingga 6.8. Selain sayur daun dan sayur buah, edamame sesuai ditanam secara hidroponik. Ia memerlukan cahaya penuh dan memerlukan kayu sokongan untuk menampung berat kacang edamame. pH-nya adalah 6 hingga 7.5. Buah-buahan yang sesuai ditanam secara hidroponik adalah strawberry. Strawberry ni dia perlu cahaya penuh dan suhu yang sejuk pada 16 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. pH-nya adalah 5.8 hingga 6.2. Ini adalah jadual jangka masa memetik hasil tanaman selepas penyemaian. Tanaman yang boleh dipetik dalam masa sebulan selepas penyemaian adalah tomato, daun sup, bayam, timun, sawi, lettuce, kailan, kangkung dan selada air. Manakala tanaman yang boleh dipetik dalam masa 2 bulan adalah basil dan edamame. Pokok tomato berbuah selama 6 bulan. Contoh, jika kita menyemai benih tomato pada awal bulan Januari, jangka masa pokok tomato berbuah adalah pada waktu bulan Februari dan berterusan berbuah sehingga akhir bulan Julai. Bekalan hasil tanaman basil ia berterusan selama 5 bulan. Manakala untuk bekalan hasil daun sup, bayam dan timun ia berterusan selama 2 bulan. Edamame dan kebanyakan sayur daun seperti sawi, lettuce, kailan, kangkung dan selada air, bekalan hasil tanamannya hanya sekali sahaja. Oleh itu, kita digalakkan melakukan penyemaian setiap 2 minggu supaya memastikan bekalan sayur yang berterusan. Ini adalah contoh peta cahaya matahari. Warna kuning ni adalah kawasan cahaya penuh, warna merah adalah kawasan separa redup.
Contoh di kawasan sekeliling rumah atau balkoni atau di tepi pokok. Manakala warna hitam adalah kawasan redup, contohnya di bawah pokok. Ini adalah rujukan saya. Sekian, terima kasih. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya pas dengan Puan Susi. Thank you. Jadi kita boleh open sedikit ruang untuk jawab soalan-soalan yang di dalam ruang chatting lah.